Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, pada ayat 137, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memperingatkan kepada umat manusia akan bahaya bagi mereka-mereka yang mempermain-mainkan keimanan kepada Allah. Firman Allah, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sadaqallahul azim. Surah yang keempat, nama surah An-Nisa, ayat 137, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kufur, kemudian beriman pula, kemudian kufur lagi, kemudian Allah tambahkan kekufuran mereka, dan Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa mereka, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Inilah balasan Allah kepada golongan yang mempermain-mainkan keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak salah saya, ada sebuah hadis dalam kitab Adil 40. Saya tak hafal macamnya, kalau tak salah ada. Di mana ada sebuah hadis yang menyatakan iman ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada masa dia naik, ada masa dia turun. Kadang-kadang meningkat, kadang-kadang turun. Kadang-kadang okey, kadang-kadang okey. Kadang-kadang mantap, kadang-kadang ceroy. Bila mantap tu, sehari 10 kali datang masjid. Tapi bila ceroy, 10 bulan menghilangkan diri daripada masjid. Ini iman. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal iman, soal yang penting. Malam ni saya bercakap sebab kalau baca kitab ni senang sambung ni. Bila ceramah ni dalam bentuk ceramah, dia kena cari tajuk. Kemungkinan ayat-ayat tu yang kemungkinan sama, tapi sesuai dengan tajuk ataupun poin yang kita nak sampaikan. Jadi pada malam ini, tajuk ceramah saya ialah kemantapan iman. Bagaimana kita mampu memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah daya usaha yang kita boleh lakukan untuk mempertingkat dan memperteguhkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini, yang inilah yang nak bawa. Untuk minum dulu. Belum saya lupa,
Saya ingin memperingatkan, nanti di penghujung pun saya akan ingatkan sekali 2 kali. Bulan hadapan tak ada kuliah. Bulan 8 pun tak ada. Bulan 7, bulan 8 tak ada. Bulan 7 saya nak pergi Terengganu banyak hari. Kebetulan kena malam masjid yang Masjid Melayu ni. Dan saya akan berkhutbah di Kuala Terengganu. Jadi kalau pergi Terengganu sehari 2 letih, dia kena pergi banyak hari sikit. Jadi bulan hadapan, bulan Julai, kuliah maghrib saya, kita bagi lalu kepada orang lain dulu. Bulan 8 pun tak ada, bulan Ramadan. Sebab semua warak buat 20 rakaat. Yang warak lebih daripada Nabi. Nabi buat 8 lah. Kita cukup hebat. Buat puasa, buat solat sunat tu. Jadi bulan 8 pun tak ada. Bulan 9 insyaAllah saya akan kembali beraksi semula. Bulan 9. Dan kemungkinan bulan 10 pula tak ada. Sebab saya nak pergi Johor banyak hari juga. Johor pun tak tahan ni. Lama dah tak dengar orang ustaz ni. Cerai ni lama dah tak datang. Jadi maklumkan dilema tuan-tuan. Kalau ceramah cerai takkan orang nak panggil. Takkan orang nak jumpa kan. Ceramah cakap biasa. Cakap biar power. Cakap biar di atas kebenaran. Haram kata haram. Haram jadah kata haram jadah. Aku apa? Itu pun takut. Malam ni kita nak membicarakan kemantapan iman. Di penghujung ceramah saya malam ni saya ulang lagi yang lain tentang perkataan. Jadi bulan 7, bulan 8 boleh bagi. Bulan 9 saya kembali, bulan 10 lambat ni yang kita cakap. Kemantapan iman berdasarkan ayat tadi. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ada di kalangan kita ni yang beriman. Tsumma kafaru, kemudian dia kufur pula. Mana dia mempermain-mainkan keimanan dia terhadap Allah. Kemudian tsumma amanu, beriman semula. Tsumma kafaru, kufur semula. Kali kedua maka kufur, kali ketiga tsumma zadu kufra. Kemudian Allah akan tambahkan kekufuran mereka. 2 kali mempermain-mainkan Allah, kali ketiga Allah kekalkan kekufuran. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah menyatakan Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa orang-orang yang mempertunda-tunda, mempermain-mainkan keimanan terhadap Allah. Kejak iman, kejak kafir, kejak beriman, kejak kafir. Dan Allah kata wala liyahdiyahum sabila. Yang pegang Quran tu bacalah begitu dengar. Saya baru sampai di kesihatan ini. Bila dia keletihan sikit macam pula kelemahan kita. Kita ni terus sombong. Jangan kita menganggap kita ni hebat. Manusia ni kita tengok bila dia keletihan, dia banyak kekurangan. Ayat ni kita selalu baca dah memang hafal sangat pun boleh lupa. Wala liyahdiyahum sabila. Itu ayat dia. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk pada mereka ke jalan yang lurus. Jadi golongan yang mempertunda-tunda, mempermain-mainkan keimanan terhadap Allah, tidak ada harapan lagi untuk mendapat petunjuk Allah. Alhamdulillah. Jadi dalam hadis tersebut tadi, saya tak ingat dia ada 40, ada kita ada 40. Iman itu ada masa bertambah, ada masa dia berkurangan. Jadi pada malam ini ulama menggariskan di antara usaha yang boleh kita lakukan untuk memantapkan keimanan kita. Mula pukul 8 kita tamat pukul 9, cukuplah. Kita bertemu di bulan September, insya-Allah. Yang pertama, usaha yang boleh kita lakukan ialah tafakkur. Tafakkur ni makna kita merenung. Merenung kejadian alam. Kalau kita suka merenung, sudi untuk merenung,
iman kita meningkat. Nabi Muhammad SAW, dia mendapat hidayah kerana dia banyak tafakkur. Dalam kitab tafsir sebut, dia tengok Arab Quraisy ini bukan cerai, bukan haprak, mangkuk ayam. Mereka yang cipta berhala, dan mereka menyembah berhala yang mereka ciptakan. Ni apa punya mangkuk ayam yang dia kata? Abu Lahab yang keluarkan produk berhala, Arab Quraisy beli daripada dia. Lebih baik pergi sembah Abu Lahab. Dia duk fikir macam tu. Abu Lahab tu bapa saudara dia, Abu Jahal bukan. Jadi lebih baik pergi sembah Abu Lahab. Dalam keadaan tafakur itulah yang mendapat hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicampakkan keimanan. Dia merasakan satu perkara yang tidak betul. Bagaimana batu seketul itu layak disembah, layak dipuja, layak diminta pertolongan. Apa yang dia boleh buat? Zaman Nabi Ibrahim AS, dia nakal sikit. Nabi Ibrahim waktu muda dia, zaman dia tukang pembuat berhala, bapa dia. Jadi ada berhala besar, ada berhala kecil. Jadi nakal. Satu hari dia guna kapak, dia lanyak berhala-berhala kecil yang habis pecah-pecah, dan dia sangkut kapak tersebut di tangan berhala yang besar. Bila kaum dia pulang untuk menyembah berhala-berhala ni, dia tengok habis semua berhala pecah. Dia orang tuduhlah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, kenapa tuduh aku? Tengok tu, toko yang besar tu lah lanyak dia. Tengok di tangan dia ada kapak. Dia kata, mana dia boleh jalan? Atau pula tengok apa-apa ni. Banyak. Kaitan. Jadi tafakur ni di antara usaha untuk mempertingkatkan keimanan. Kita hendaklah melihat pada alam yang luas ini. Siapa yang mencipta alam? Siapa yang mencipta kita? Apa kemudahan kita? Apa matlamat hidup kita? InsyaAllah iman kita meningkat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. As-Sajdah surah ke-32 pada ayat yang keempat. Allah yang mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Apa yang ada di antara langit dan bumi? Binatang, tumbuh-tumbuhan, dan termasuklah insan, manusia seperti kita. Baru iman kita meningkat. Maknanya aku ni dicipta oleh Allah. Mustahil Allah sama seperti aku. Kalau Tuhan macam manusia tuan-tuan, kerana dia buat kerja kami tunjuk di letih, dia terlelap, tak bangun tubuh, mati kita. Matahari tak keluar lah. Dan Tuhan pun terlelap tidur letih. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai aku. Baru imannya. Baru kita sedar, kita ni dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ini juga milik dia. Dia yang mencipta, dia yang memiliki. Untuk menguatkan lagi keimanan kita, kita pergi pula ke Muara. Orang utara kata Kuala. Di belah Taiping ada Kuala Petang. Kuala pagi ada, Kuala petang. Kuala orang utara kata. Orang selatan kata Muara. Tempat apa dia sebut? Sahabat. Tempat pertemuan laut dan sungai. Ini juga boleh mempertingkatkan keimanan kita. Kenapa? Kan laut, kalau dibandingkan dengan sungai, yang mana lebih luas? Laut. Kalaulah ini air mineral, ini air Islam, 1 gelas, saya bawa air laut 3 gelas, tuang ke dalam ni, masih nak? Ini air tawar, masih nak?
Tetapi kenapa? Apabila laut dan sungai bertemu di muara, yang makin tetap makin, yang tawa tetap tawa. Fikirlah ini. Firman Allah dalam surah Ar-Rahman, surah ke-55, ayat 19 hingga 21. Inilah kisah air laut dan air sungai yang bertemu di muara. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang bermaksud, aku jadikan dua lautan yang mengalir, kemudian mereka bertemu di muara Allah. Apabila mereka bertemu, pertemuan mereka itu disekat. La yalmiyah, yakni laut dan sungai saling tidak melampaui batas. Maksudnya, yang makin tak masuk ke dalam tawa, yang tawa tak masuk ke dalam makin. Karena dia ada bainahuma barzakh, ada penyekat, ada dinding la yalmiyah, tidak melampaui di antara satu sama lain. Bila bertemu air laut, air sungai di kuala, Allah kata bainahuma barzakhun, ada dinding. Saya dipahamkan oleh seorang doktor. Ada Muhammad Saleh. Apabila dia bertemu dengan ayat ni, dia pergi ke muara, tempat pertemuan air laut dan air sungai. Dia terkejut. Di muara tu ke dasar yang paling dalam. Bila dia timbul semula dari laut, dia menyatakan memang ada satu gegaran. Gegaran inilah yang dia yakin, yang disebut dalam Al-Quran sebagai barzakh, sebagai dinding, sebagai penyekat. Sebab itu air laut tetap mati, air sungai tetap tawa. Lalu dia mengucap dua kalimah syahadat. Tengok tuan-tuan, bagaimana dia dapat hidayah, dicampakkan keimanan. Tafakkur. Sebab itu surah Ar-Rahman, Allah menceritakan kepada kita bermacam-macam nikmat kurniaan Allah kepada manusia. Dan Allah mengulang-ulangkan, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat aku yang mana lagi ke yang engkau nak dustakan? Panjang tahu tak berapa kali Tuhan ulang, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Siapa ingin jawab? Saya bayar RM100. Berapa kali perkataan atau ayat bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang-ulang oleh Allah dalam surah Ar-Rahman? Sila beri jawapan. Siapa jawab dengan tepat, RM100. Jawab dulu. Berapa banyak? 32. Pak Haji kata 32. Lagi? 41. Alam ni kita macam ni. Kita apa? Cepumat. Pak ada lagi. 32, 41. Ada seorang tu tuan-tuan di balik pulau. Dia jawab dengan tepat. Saya kata melayanglah ni saya. Lepas tu saya tanya soalan tambahan. Setelah dia menjawab dengan tepat, berapa puluh kali ayat itu diulang-ulang dalam Quran, saya jawab dia dalam surah Ar-Rahman ni, memang betul saudara kata sekian-sekian banyak, tapi saya nak tanya saudara berapa puluh ayat di dalam surah Ar-Rahman keseluruhan. Dia jawab dengan tepat lagi. Mati saya. Soalan ketiga tambahan, surah Ar-Rahman, surah ke berapa? Tepat juga. Dia kata baiklah, sekali ni betul-betul nak bagi dia. Sebelum surah Ar-Rahman, surah apa? Dia tak boleh jawab. Selamat dia RM21. Kalau dia jawab tepat, saya nak tanya selepas
Ar-Rahman surah apa Allah? Mati dah. Apa ingat nak pergi satu ringgit senang-senang apa? Banyak cantik. Tulis lain kali jangan tanya orang. InsyaAllah. Surah Ar-Rahman, surah 55. Di dalam surah Ar-Rahman ada 78 ayat. Fadi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ada 31 kali diulang-ulang. Cuba balik kira ulang. Bukan 41, 31. Surah Ar-Rahman surah sebelum, surah selepas Al-Qamar, sebelum Al-Waqi'ah. Surah 55. 54 Al-Qamar, 55 Ar-Rahman, 56 Al-Waqi'ah. Jadi Allah ulang 31 kali. Macam-macam nikmat kurniakan kepada kamu wahai manusia. Maka nikmat aku yang mana lagi yang kamu nak dustakan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 20 minit dah. Di antara daya usaha yang boleh kita